Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 1 Februari 2023 bersama saya, Kemilia Nur Aslan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menolak kritikan terhadap pelantikan Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalannya. Beliau berkata, Presiden UMNO itu mesti diberi peluang dihakimi secara bebas dan adil di mahkamah. Memetik FMT yang memetik wawancara bersama Bloomberg, beliau berkata rasuah merupakan antara isu utama mahu ditangani kerajaan perpaduan. Tambahnya, ia termasuk keperluan menyampaikan mesej jelas dalam 100 hari pertama pentadbirannya untuk tidak bertolak ansur dengan rasuah. Ditanya sama ada berlaku ketidaksaling hubungan dengan Zahid dalam Jemaah Menteri memandangkan timbalan Perdana Menteri itu berdepan 47 tuduhan rasuah. Anwar menegaskan perbicaraan masih berjalan dan mahkamah akan menentukan nasibnya. Zahid antara dua timbalan Perdana Menteri berdepan 47 pendakwaan rasuah, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram. Beberapa pemimpin UMNO berulang kali mendakwa Zahid dan pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak merupakan mangsa pendakwaan politik dan pendakwaan terpilih. Timbalan Ketua UMNO Putrajaya menjadi ahli terbaru yang dipecat kerana didakwa melanggar disiplin parti. Menurut Faisal, pemecatannya dimaklumkan melalui surat yang ditandatangani Setiausaha Agong Ahmad Maslan bertarikh 27 Januari. Bekas Setiausaha Akbar kepada Anwar Musa itu memaklumkan pemecatannya di Facebooknya semalam. Menurut surat yang dikongsinya, MKT memutuskan untuk memecat Faisal kerana melanggar 5 perkara dalam Fasal 20.9 Perlembagaan UMNO. Dalam pada itu, Faisal mendakwa Lembaga Disiplin UMNO gagal membuktikan dia bersalah kerana dakwaan memfitnah Presiden Ahmad Zahid Hamidi berhubung surat sokongan kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tambah Faisal lagi, dia tidak akan membuat rayuan kerana keputusannya sudah boleh dijangka kerana menurutnya, terbukti MKT dan Zahid tidak terbuka untuk menerima kritikan. Pada 28 Mac 2021, UMNO menggantung keahliannya selama 6 tahun dipercayai kerana mengkritik Zahid. Minggu lalu, MKT UMNO turut memecat bekas ketua pemudanya, Khairi Jamaluddin serta bekas Menteri Noh Omar. Kita ke berita seterusnya. Tengku Zafrul Abdul Aziz sah menawar diri untuk bertanding jawatan ahli MKT UMNO dalam pemilihan parti akan datang. Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri itu berkata, langkah berkenaan adalah signifikan dalam usaha membina tapak politik bagi jangka masa panjang. Memetik Astro Awani, Zafrul menyifatkan landscape politik yang semakin dinamik membuka ruang persaingan yang sihat dan membina. Menurut Zafrul lagi, gabungan kepimpinan yang lebih dinamik dan pelbagai latar menjamin proses pengukuhan parti. Zafrul merupakan tokoh perbankan yang terkenal sebelum dibawa menyertai kabinet sebagai Menteri Kewangan oleh Muhyiddin Yassin semasa pengurusi PN itu menjadi Perdana Menteri. Apabila PM bertukar kepada Ismail Sabri Yaakob, dia dikekalkan dengan portfolio sama atas kapasiti senator sehinggalah Parlimen dibubarkan. Walaupun awalnya dikaitkan dengan Bersatu, Zafrul akhirnya dicalonkan oleh UMNO untuk kerusi Parlimen Kuala Selangor. Bagaimanapun dia kalah kepada bekas Menteri Kesihatan, Dr. Zulkifli Ahmad. Zafrul juga dispekulasi akan bertanding pada PRN akan datang di salah satu don bawah Parlimen Kota Raja. Bekas Menteri Rafidah Aziz menegaskan tiada tempat bagi mereka yang mempersendakan sesuatu kaum atau kumpulan di negara ini. Pada nota yang sama, katanya, tidak ada ruang buat mereka yang perasan atau membuat andaian bahawa darjat mereka lebih tinggi dari orang lain. Bercakap kepada Malaysia Kini, Rafidah berkata seorang influencer sepatutnya menyebar kebaikan, keharmonian dan perpaduan, bukannya mencetus rasa benci. Begitu juga dengan atlet sukan, menurut Rafidah tiada ruang untuk unsur-unsur perkauman dalam masyarakat Malaysia. Rafidah mengulas mengenai hantaran kontroversi oleh influencer media sosial yang dikenali sebagai Amira dan pemain hoki negara Hanis Nadia On. Komen mereka berkaitan konsert A.R. Rahman di Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur pada hujung minggu lalu ini. Amira yang turut hadir pada konsert itu memuat naik sebuah hantaran berserta caption ringkas di Instastory bahawa dia berasa pening mendengar lagu bahasa India dan mahukan lagu Nuste. Sebaliknya, Konfederasi Hoki Malaysia berkata mereka akan menjalankan siasatan berhubung komen Hanis Nadia yang didakwa meninggalkan komen berbau perkauman terhadap konsert itu. Berita seterusnya,
PN tidak menolak kemungkinan mencalonkan Muhammad Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya menang PRN yang bakal diadakan. Menurut Timbalan Pengarah Jentera Pilihan Raya PN Selangor, Kapten B. Zulkafli Hanafi, peluang sentiasa terbuka buat Azmin kembali memimpin negeri itu. Memetik berita harian, Zulkafli yang juga ahli Parlimen Tanjung Karang berkata bagaimanapun keputusan akhir terletak pada pemimpin tertinggi PN bagi menentukan calon terbaik untuk jawatan itu. Menurut Zulkafli lagi, peluang Azmin sentiasa terbuka sekiranya berjaya memenangi peringkat DUN. Namun Zulkafli menambah, Azmin yang juga Ketua Penerangan PN dilihat berdepan tugas berat mempertahankan kerusi DUN Bukit Antarabangsa kerana pengundi Melayu berada bawah 50%. Azmin menjawat jawatan Menteri Besar dari 2014 hingga 2018 dan menjadi ADUN Bukit Antarabangsa sejak 2008. Dalam pada itu, Zulkafli melahirkan keyakinan PN mampu memenangi 33 dari 56 kerusi DUN pada PRN nanti. Jentera PN ketika ini dalam keadaan siap siaga dan berada pada tahap terbaik, kata Zulkafli lagi. Sehari selepas mendedahkan akaunnya kepada umum, SPRM memaklumkan sudah membekukan akaun Bank Bersatu. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pembekuan tersebut. Menurut Azam, akaun parti berkenaan dibekukan pihak berkuasa sejak 2 minggu lalu bagi memudahkan siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Pada awalnya, pembekuan itu dipercayai ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana rangsangan kerajaan berjumlah RM92 bilion yang didakwa diselewengkan. Bagaimanapun, sumber SPRM yang enggan dikenali berkata kepada Malaysia Kini, pembekuan dibuat bagi menyiasat dakwaan Bersatu menerima sumbangan daripada kira-kira 10 kontraktor yang mendapat pelbagai projek semasa parti itu menjadi kerajaan. Tambah sumber itu lagi, jumlah sumbangan itu disyaki berjumlah lebih 300 juta ringgit dan baki dalam 2 akaun bank Bersatu ketika ini adalah sekitar 40 juta ringgit. Pada awal Januari lalu, SPRM menahan seorang CEO sebuah syarikat swasta sebagai suspek dalam siasatannya. CEO itu disyaki menjadi orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan di bawah pakej rangsangan ekonomi antara 2020 dan 2022. Terdapat juga dakwaan sebanyak 4.5 bilion ringgit daripada jumlah tersebut berada dalam dana PN untuk menghadapi PRU 15 lalu. Dakwaan tersebut dinafikan sekeras-kerasnya oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Semalam Bersatu mendedahkan akaun yang telah diaudit untuk mengukuhkan lagi penafian mereka daripada sebarang salah laku. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.